Assalamualaikum. Okey, seperti yang Has janjikan sebelum ni Has review filem Mimalan. Dan kali ni Has nak review sebuah filem yang Has boleh katakan filem orang kata apa? Underdog lah sebab tak ada promotion ke apa, tahu-tahu keluar yang diedarkan oleh TGV Pictures iaitu filem Unhinged. Filem was now pula sorry. Filem Unhinged ni orang kata apa? Sebuah filem ngeri yang dilakonkan oleh Russell Crowe yang memegang watak sebagai rasa nama watak dia Tom Cooper, tapi sebenarnya dia ni misteri, dia ni psycho, lelaki psycho watak dia. Dan seterusnya ialah Karen Pistorius sebagai Rachel, iaitu watak utama juga dalam filem ni, seorang wanita, seorang ibu. Dan juga Gabriel Batman sebagai Kyle, anak kepada si Rachel ni. Okey, so kita tengok dulu sinopsis filem ni. Sinopsis filem ni dia mengisahkan tentang seorang wanita ni bernama Rachel, yang mana dia ni hari ni lah, cerita ni sebenarnya cerita sehari tau. Untuk Rachel lah, watak Rachel tu cerita tentang seharian je, di mana Rachel ni untuk hari tu memang hari yang betul-betul malam bagi dia, hari bad luck lah, memang teruk gila. Yang mana dia ni dipaparkan lah kan, ditunjukkan bangun lambat. Dia bangun lambat, so dia terlepas appointment ke apa, lambat siap, nak kena hantar anak dia pergi sekolah. Anak dia ni pula kalau kata hari tu lewat, merupakan kali 3 anak dia lewat, dan mungkin kena denda. Bukan mungkin, memang kena denda kalau lewat. Lepas tu lalu pula kat jalan raya, jam, satu hal. Pergi pula dekat highway, mula-mula okey. Lepas tu jam pula. Lepas tu dapat pula call daripada bos. Bos tanya, kau kat mana ni? Tak sampai-sampai semua ni kan, ada appointment ke semua. Lepas tu kena buang. Lepas tu dia pun melintas masuk balik jalan biasa. Sampai kat traffic light, dan depan tu ada something yang macam kereta kelabu jeep, something macam tu lah. Kita apa yang ni? Ni lah kereta yang besar ni. Traffic light tu dah hijau, tapi kereta ni tak bergerak. Lepas tu dia tunggu-tunggu sampai merah. Lepas tu dia horn pun tak gerak juga. Sampai lampu tu hijau balik. Sambil dia horn panjang tu, dia pandang, lepas tu dia belah macam tu. Dan malangnya, yang dia horn ni ialah lelaki psycho tadi tu lah, Tom Cooper. So itu antara perjalanan dia, sinopsis dia, di mana Tom Cooper ni telah memburu dia dan membunuh orang-orang yang rapat dengan dia, atau yang mana yang ada di dalam telefon, contact number, kenalan semua tu. Okay, itulah orang kata apa, sinopsis ringkas. So mari kita pergi kepada apa benda yang Has suka sangat dengan filem ni. Okay, pertama filem ni sebab Has memang suka filem-filem yang psycho, tapi tak adalah menghadap menonton banyak sangat. Cuma kalau kata bila tengok kat wayang, bila tahu filem ni filem yang macam ngeri ke thriller ke apa ni, memang sukalah tengok. Cuma okay, kalau korang tahu pelakon Russell Crowe ni, dia ni Has ingat lah berlakon filem Gladiator. Dan mengikut apa yang Has bincang tadi dengan rakan-rakan filem, dia ni selalu watak-watak hero lah kan. Dulu badan sedap sado, sekarang badan dia besar gila. Dan cerita ni, filem ni badan dia memang besar gila. So dikatakan ini merupakan kali pertama, mungkinlah kali pertama dia memegang watak antagonis dan juga sebagai seorang yang psycho. Tak tahulah kalau ada, Has tak sure benda tu Cuma kalau daripada Has pun, ini yang first time Has tengok dia berlakon watak antagonis, dan memang jadi babe. Serius, Has rasa meremang, rasa seram, rasa takut tengok filem ni. Bukan filem hantu. Ni bukan filem hantu. Tapi Has rasa seram gila sebab dia realistik tau. Sebab isu-isu yang dia cuba paparkan dalam ni realistik. Segala benda yang ada dalam filem ni, masalah-masalah, benda ni kita boleh tengok kat Malaysia. Sebab okay, filem ni sebenarnya dia fokuskan tentang masalah-masalah yang berlaku dekat atas jalan raya, highway. Sebab dia permulaan tu dia tunjuk footage kan, dia compilation footage yang mana masalah orang mabuk, orang accident, orang langgar tembok, orang bergaduh semua kat jalan raya. So sebenarnya fokus dia nak tunjuk tentang masalah yang berlaku dekat highway, di mana bila seseorang tu terlalu ego ke, terlalu ikut sangat, rasa marah sampai boleh jadi kes bergaduh, bunuh. Dan benda tu menunjukkan apa sebenarnya cerita ni nak sampaikan, di mana bagaimana Rachel ni yang macam horn si Mamat Psycho ni. Lepas tu Mamat Psycho ni pula bila jumpa dia, waktu dia tak kerja lagi, dia macam ikut. Lepas tu dia rapat dan dia buka tingkap untuk bercakap dengan Rachel. Tapi Rachel ni tak ego, tak ada minta maaf kan. Tapi kita pun faham lah, sebab Rachel dan tu pun benda semua orang kata bad luck hari tu, dan memang lelaki tu bersalah pun. Tapi lelaki ni sebenarnya dia cubalah, lelaki Psycho ni sebenarnya dia cuba, dia tak nak jadi macam jahat lah. Sebab rasa dia tengok anak si Rachel ni baik je kan.
Dia cakap elok. Dia kata, awak boleh horn saya dengan lebih beradab, tak perlu horn panjang, horn macam pendek itulah, supaya dia sedar. Sebab dia pun ada masalah. Bukan kau je yang ada masalah, aku pun ada masalah juga hari yang malam bagi aku. Lepas tu Rachel tak nak. Dan Rachel bagi sebab-sebab kenapa aku tak perlu minta maaf dekat kau, kan? Sebab kau yang salah semua, kau tak lihat semua. So dia ni pun macam, okay tak apa, dia mengaku dia salah, dia minta maaf. Dan dia nak Rachel juga minta maaf dekat dia. Dia masih nak Rachel minta maaf dekat dia. Dan dia cakap, lepas ni kosong-kosong kalau kau minta maaf dengan aku. Tapi Rachel tak nak. Dan dari situ bagaimana Russell Crowe ni, dia watak dia tu berubah tau, daripada lelaki yang macam sopan-sopan gitu, dia mula rasa marah, dia psycho tu kan. Dia jadi macam, time tu rasa sangat seram, takut. Sebab Has dah percaya itu ialah watak seorang lelaki psycho. Has dah tak nampak itu Russell Crowe ke apa. Memang menakutkan gila. Dan bagaimana filem ni memaparkan kekejaman yang dilakukan oleh Tom Cooper ni, yang memang sangat-sangat ngeri, sangat-sangat menakutkan. Dan ini mungkin juga spoiler, tapi tak apalah kan. Sebab korang kena tengok pun. Kalau korang dengar yang macam ni pun, dia tak feel sampai lagi. Korang kena tengok depan-depan, okay? Macam satu kes di mana dia berjumpa dengan kenalan si Rachel ni, yang juga merupakan seorang peguam yang macam handle kes Rachel. Dalam masa yang sama juga dia sebagai terapi kepada Rachel yang penuh dengan masalah ni kan. Bayangkan bagaimana dia berjumpa dengan mamat tu dengan menyamar lah, kurang-kurang dia ni kawan Rachel dengan cukup baik, lelaki budiman. Dan tiba-tiba dia boleh berubah. Dia boleh ambil gelas yang besar, dipukul muka Andy tu on the spot tau, direct pecah semua. Itu memang terkejut gila babe, serius terkejut gila. Lepas tu dia macam mana dia bunuh si Andy tu, dia hentak ke meja, dia tikam kat leher semua tu. Memang serius cantik. Bukan setakat babak tu bunuh tu kat situ je cantik. Mana-mana scene kat sini yang berlaku pembunuhan memang serius, sangat mendebarkan, sangat ngeri, sangat menakutkan, sangat membuatkan aku tak senang duduk. Sebab serius takut. Cuba kau bayangkan kalau korang sendiri yang berada dekat situation tu macam mana. Korang jadi Rachel atau korang jadi mangsa-mangsa kawan-kawan Rachel tu. Serius babe, takut gila. Sebab ini memang dia tak kasih chance kan. Senang cakap, bila dia nak bunuh tu, dia tak kisah kau perempuan ke, kau lelaki ke, kau orang tua ke, kau budak ke. Target dia nak bunuh supaya kau terseksa. Supaya siapa suspek utama dia tu terseksa, rasa menyesal, yang mana kau tak boleh nak undur dah. Kau kena tanggung segala apa yang berlaku ni sebab kesalahan kau tadi. So memang serius, memang best lah. Memang ini bagi Has antara filem psycho yang saya tengok yang sangat-sangat memujakan. Dan boleh dikatakan untuk tahun ni ialah sebuah filem ngeri yang memang betul-betul menjadi lah, kan. Okay, so satu. Lepas tu selain tu juga macam bila babak-babak yang melibatkan kemalangan, dia memang tunjuk yang memang nampak real lah. Dia bukannya macam nampak sangat kau potong ke apa. Dia tunjuklah pecah ke apa semua tu, belangkan tembok tu. Nampak benda tu macam sangat-sangat real. Ditambahlah pula macam cerita ni, dia tunjuk lelaki psycho tu dengan perempuan ni yang tengah takut nak bagaimana dia nak menyelamatkan diri dari orang-orang yang dia sayang semua. Dengan accident yang kereta yang lain-lain semua tu yang ditunjukkan tu. Memang serius, memang sangat cantik gila. Sila memang best lah filem ni. Memang kenapa TGV Pictures tak promote filem ni. Filem macam ni lah kena promote. Sebab bukannya pasal keganasan tu yang kita nak highlight sangat, tapi moral-moral dia tu, isu-isu yang ada tu. Sebab memang dia berlaku dekat Malaysia pun. Maksudnya Samsi Jalan Raya, pembuli jalan raya, adab tak ada adab apa semua ni kan. Memang bagus. Okay, so seterusnya itu ialah kekuatan filem ni. Sebenarnya straightforward je. Tapi dia adalah twist-twist dia tu yang buatkan kita rasa wow, macam aku ingat macam ni, tapi rupanya dia tukar strategi pula. So benda tu yang buatkan dia menarik. Itu satulah. Okay, lakonan dia memang gempak lah, tak boleh dinafikan lagi. Okay lah, senang cakap cerita ni dia tak perlu pun korang nak fikir-fikir sangat. Adalah sikit-sikit, cuma taklah terlalu abstrak sangat ke apa. Tapi memang sebuah filem yang sangat Has sendiri yakin lah, orang kata pun nak suruh korang pergi tengok. Memang tak rugilah. Tambah-tambah kalau korang memang minat filem macam ngeri ni, filem ganas sikit ni, pergilah tengok. Okay, cuma itulah, Has rasa Has nak bagi filem ni untuk penilaian Has lah sebanyak 8/10. 8/10. Dua yang hilang tu, satu disebabkan ending dia lah. Ending dia bukannya tak best,
Has rasa okey je, tapi klise lah sikit. Ending dia klise yang macam daripada awal filem ni, pertengahan, orang kata 34 filem ni memang debaran sepanjang masa. Tapi bila klise pula, bila yang final part tu, debaran dah ada, tiba-tiba pop. Kan? Macam tu je. So, kalau kata dia panjangkan lagi debaran suspense semua tu, dia lagi kejam ke apa, mungkin ending dia agak menarik. Cuma ending dia biasa-biasa sajalah. Biasa-biasa maksud dia macam taklah terlalu intense sangat yang macam mana yang babak-babak sebelum tu. So yang kedua pula, biasalah filem ni, filem ngeri ni dia ada banyak lima aksi yang kemalangan tu. Tapi bila dia paparkan tentang kejam-kejam mengejar macam mana yang Mamat Psycho ni bawa kereta ni, langgar ini tak hancur-hancur pula kereta dia kan. Padahal ada je scene yang lori apa belanggar semua meletup apa pecah ke apa tu, lori ikut yang lagi keras pada kereta dia boleh hancur, dia kereta dia boleh langgar apa-apa tak hancur. Cuma itulah, kalau kata tak ada elemen tu pun tak adrenalin kita tak naik pula kan. Lepas tu ada jugalah tentang lakonan. Has boleh kata semua mantap. Si Rachel ni pun okey, Tom Cooper ni pun okey, Kyle ni pun okey. Cuma Rachel ni macam tadilah bila Has pun berbincang dengan kawan-kawan, kita nampak jugalah dia ada something yang tak kuat sikit. Sebab bila kita tengok daripada keupayaan dia, daripada fizikal dia tu untuk dia melawan seorang lelaki psycho yang macam Tom Cooper ni. Tom Cooper ni tumbuk apa semua macam wrestling, babe. Bukannya tumbuk biasa-biasa. Memang rasanya kalau kena tu bersepai lah. Tapi bila Rachel ni kena sepak perut semua pun macam masih relax. So bukan apa, dia macam bila kita tengok daripada segi fizikal dan keupayaan Rachel tu, macam kalau ikut bila dia kena tu dia tak mampu lah sebenarnya. Tapi Has macam fikir balik, inilah kuasa seorang wanita, utamanya sebagai seorang ibu bila dia nak melindungi anak dia kan. Kekuatan tu datang secara semula jadi, walaupun sakit ke apa, dia lupakan kesakitan tu demi anak dia, macam tu lah. Dan ada jugalah scene-scene yang macam mungkin tak berapa kuat lah kan, tapi tak mengganggu lah. Filem ni serius memang best gila. Dan dia ajar kita macam-macam lah, daripada sudut toleransi, minta maaf, jangan jadi samsin dekat jalan raya, jangan juga terlalu pentingkan diri kat jalan raya kan. Lepas tu satu yang perkara yang menarik juga tentang telefon ke tablet ke apa, bila mana kita tak set password kita, maksudnya orang boleh terus buka. Itu pun bagi Has satu perkara yang menarik. Macam Has sendiri pun Has tak set password pun kat phone. Sebab Has fikir Has bukannya artis, bukannya jutawan kan yang perlu nak sembunyikan apa-apa dekat phone. Kita bukan ada duit banyak ke, kita bukan orang famous, kita bukan ada gambar-gambar apa ke dalam tu yang kita nak takut. Tapi bila kita tengok balik cerita ni, bila Has tengok balik cerita ni, ya Allah, kalau kata aku jumpa orang psycho tu, orang kata apa, Mamat Psycho ni ambil phone kau dan dia boleh tahu semua detail kau. Dia boleh tahu siapa mak kau, kat mana anak kau sekolah, semua hanya melalui phone. Sebab phone sekarang kan penting kan, dia boleh tahu nombor akaun dan semua. Takut babe, serius. Has tengok filem ni, selalu kita ada juga filem yang best pun kadang-kadang ada juga bawa-bawa yang melirik tu, kadang-kadang kita macam nak tengok kat phone. Ni Has tak tengok langsung phone. Sebanyak filem dah 1 jam berapa puluh minit tak, Has tak tengok langsung phone. Sebab Has memang betul-betul fokus kat filem ni. Sebab filem ni memang serius, memang gempak, memang best gila. Itu je lah, tu lah antara kebaikan dan juga keburukan filem ni lah yang saya kongsikan tadi. Has pun bagi 8/10. Korang pergilah tengok, serius, bagi Has tak menyesal. Dan harap-harap lepas ni, siapa-siapa yang bawa kereta ke, bawa motor ke apa, bila korang kat atas jalan raya tu, kau rasa marah, kita lebih toleransi lah, betul lah ansur kan. Kalau boleh tu janganlah terlalu layan sangat marah korang, walaupun orang dapat salah ke apa. Kalau boleh kita cuba kawal. Kalau korang yang marah tu jumpa Has, marah-marah tu boleh lagi lawan cakap mulut je. Tapi kalau korang jumpa yang psycho, yang jadi macam kes ni, serius babe, takut gila. Lepas tu dalam masa yang sama tu lah, phone pun dah boleh lah kot kita set password ke apa kan, untuk kita tutup phone kita supaya tak jadi macam kes ni lah. Dia banyak lagi lah. Nanti korang boleh tengok dekat blog Has, www.rolodipelkula.com untuk korang tengok ulasan yang lebih detail lah, yang mana Has akan penulisan akan Has akan kongsikan, penat lah cakap, penulisan ni Has akan kongsikan dengan lebih detail lah ulasan untuk filem Unhinged ni. Sebab banyak sebenarnya Has nak cakap, cuma Has tak suka sangat lah nak cakap banyak dekat review ni, sebab takut banyak sangat spoiler. Apa-apa pun korang tengok lah. Filem ni memang serius korang kena tengok, best gila. So
Jumpa lagi dalam review filem akan datang. Filem apa pula yang nak ditengoknya pun tak tahu lagi. Apa-apa pun kita jumpa lagi lah. Assalamualaikum. Bye.